Seorang pelajar sekolah tiba-tiba merasa sakit di perut. Ibunya kemudian membawa pelajar tersebut ke klinik kesihatan terdekat untuk mendapatkan rawatan. Ketika mendapatkan rawatan, doktor mengesahkan pelajar tersebut mengandung dan telah tiba masa untuk bersalin. Pada masa itu barulah mangsa memberitahu ibunya apa yang telah berlaku. Apa yang terjadi sebenarnya? Kira-kira jam 3 petang pada hari kejadian, ibu angkatnya telah meminta mangsa pergi mengambil ubat di rumah suspek, iaitu di sebuah kedai jahit yang terletak dalam kawasan sebuah tanah rancangan Felda. Mangsa tiba di rumah suspek kira-kira jam 3.30 petang. Pada ketika itu, tidak ada orang lain di rumah itu kecuali suspek. Semasa mangsa hendak pulang, suspek telah menarik tangan kanan mangsa dan mengajak mangsa melakukan hubungan seksual. Mangsa enggan menuruti keinginan suspek itu. Mangsa kemudian menendang kemaluan suspek. Suspek naik berang lalu menarik mangsa masuk ke dalam bilik dan menghempasnya ke atas katil. Apabila mangsa menjerit meminta tolong, suspek telah menutup mulut mangsa sehingga pengsan. Selepas sedar dari pengsan, mangsa merasa sakit di bahagian kemaluannya. Mangsa kemudian balik ke rumahnya dan tidak menceritakan kejadian ini kepada sesiapa pun kerana suspek telah mengugut dan memberi amaran kepada mangsa supaya tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain. Kira-kira hampir 9 bulan selepas kejadian, mangsa merasa sakit di perut. Mangsa telah dihantar oleh ibunya untuk mendapatkan rawatan di klinik kesihatan Jengka 8 di daerah Jerantut, Pahang, dan doktor mengesahkan bahawa mangsa sedang mengandung dan telah tiba masa untuk bersalin. Pada masa itu, barulah mangsa memberitahu ibunya yang suspek telah merogolnya. Mangsa seterusnya dibawa ke Hospital Sultan Haji Ahmad Shah di daerah Temerloh, Pahang, dan mangsa telah melahirkan seorang bayi perempuan. 3 hari selepas bersalin, mangsa telah membuat laporan polis berkaitan dengan kejadian rogol tersebut dan suspek akhirnya telah ditangkap. Suspek yang bernama Zulkarnain Harun telah didapati merogol seorang budak perempuan bawah umur yang berusia 15 tahun 6 bulan yang tidak didedahkan namanya di dalam rumah kedai jahit beralamat nombor 4 Felda Kota Gelanggi 1 dalam daerah Jerantut, Pahang pada 6 September 2012 kira-kira jam 3.30 petang. Zulkarnain didakwa di bawah Seksyen 376/2 Kanun Keseksaan dan boleh dihukum di bawah Seksyen yang sama. Ketika perbicaraan kes di Mahkamah Session Temerloh, hakim bicara mengatakan bahawa pihak pendakwaan perlu membuktikan segala initipati di bawah Seksyen 375 Kanun Keseksaan dipenuhi. Antara elemen yang harus dibuktikan adalah: yang pertama, tertuduh telah melakukan hubungan seksual dengan mangsa pada masa dan tarikh yang dinyatakan seperti di dalam pertuduhan. Kedua, adanya kemasukan kemaluan tertuduh ke dalam kemaluan mangsa. Dan ketiga, mangsa berumur di bawah 16 tahun semasa kejadian. Bagi elemen pertama, pihak pendakwaan membuktikan dengan keterangan mangsa yang merasa sakit di bahagian kemaluan selepas sedar dari pengsan. Selain daripada keterangan mangsa berkaitan dengan kejadian rogol tersebut, keterangan mangsa itu disokong oleh hasil analisa DNA yang mengesahkan bahawa bayi yang dilahirkan pada 16 Mei 2013 itu adalah anak kandung kepada tertuduh. Ini kerana pihak polis telah mengambil sampel darah mangsa, sampel darah bayi dan sampel darah tertuduh bagi tujuan profiling DNA. Hasil analisa profiling DNA mengesahkan bahawa tertuduh merupakan 99.999% bapa kandung kepada bayi tersebut. Bagi elemen kedua, pihak pendakwaan telah memanggil ahli kimia untuk memberi keterangan. Laporan kimia DNA menunjukkan bahawa kelahiran bayi itu adalah hasil zuriat tertuduh sekaligus memberikan keterangan sokongan yang membuktikan secara prima facie iaitu tertuduh telah memasukkan zakarnya ke dalam kemaluan mangsa. Mahkamah juga merujuk kepada kes lain yang memutuskan mengenai isu kemasukan zakar dalam keadaan di mana mangsa tidak sedarkan diri semasa kejadian. Adalah tidak munasabah
bagi mana-mana pihak untuk menuntut dari mangsa satu keterangan langsung, iaitu direct evidence, bahawa terdapat kemasukan zakar tertuduh ke dalam kemaulan mangsa. Kerana keterangan adalah mantap dan tidak tercabar bahawa di sepanjang masa yang material, mangsa berada dalam keadaan tidak sedarkan diri atau tidak tahu apa yang berlaku. Walau bagaimanapun, isu kemasukan zakar ini boleh ditunjukkan atau dibuktikan melalui keterangan sokongan. Merujuk kepada kes pendakwa raya lawan Ismail Ali 2008 1 LNS 309 dan 2009 8 CLJ 46. Bagi elemen ketiga, mangsa telah mengemukakan sijil kelahirannya yang mengesahkan bahawa dia berumur di bawah 16 tahun ketika kejadian ini berlaku. Oleh kerana kesemua intisipati pertuduhan telah dibuktikan, hakim bicara telah memanggil tertuduh membela diri di atas pertuduhan. Hakim bicara telah membuat penilaian maksima ke atas keterangan saksi-saksi dan memutuskan bahawa pihak pendakwaan telah mengemukakan keterangan yang kredibel di mana jika tidak disangkal atau tidak dijelaskan, tertuduh boleh disabitkan di atas pertuduhan. Di peringkat pembelaan, tertuduh telah memberi keterangan bersumpah. Tertuduh menafikan yang dia telah merogol mangsa. Tertuduh mengatakan mangsa tidak datang ke kedainya pada hari kejadian. Pada jam 4 petang, tertuduh mengatakan yang dia telah pergi ke peringkat 3 di Felda Kota Gelanggi 3 untuk mengambil kayu pulai. Tertuduh juga mengatakan bahawa yang dia telah mati pucuk dan tidak boleh lagi melakukan hubungan seksual. Mana mungkin mangsa boleh melahirkan anaknya? Tertuduh tidak bersetuju dengan keputusan DNA. Di akhir kes pembelaan berkaitan dengan beban pembuktian, hakim bicara mengatakan bahawa tugas mahkamah adalah untuk menentukan sama ada pihak pembelaan telah berjaya menimbulkan sebarang keraguan yang munasabah atau tidak terhadap kebenaran kes pihak pendakwaan. Hakim Mahkamah Session telah meneliti keseluruhan keterangan kes dari pihak pendakwaan dan pihak pembelaan dan memutuskan seperti berikut. Yang pertama, pembelaan tertuduh hanya bersifat bare denial dan afterthought. Kedua, keterangan tertuduh bahawa mangsa tidak datang ke kedainya pada tarikh kejadian dan dia tidak melakukan hubungan seksual dengan mangsa tidak disokong oleh keterangan bebas yang lain dan sukar dipercayai. Ketiga, keterangan mangsa yang menceritakan secara terperinci peristiwa yang berlaku lebih meyakinkan dan lebih boleh dipercayai. Keempat, keterangan mangsa disokong oleh bukti-bukti perubatan, iaitu dalam tempoh 9 bulan selepas kejadian, mangsa telah melahirkan anak. Kelima, hasil ujian DNA mengesahkan bahawa tertuduh adalah bapa kandung kepada anak tersebut. Dan akhir sekali, tidak ada keterangan daripada tertuduh untuk menyangkal penemuan saksi pakar DNA pihak pendakwaan. Di akhir kes pembelaan, Hakim Mahkamah Session telah memutuskan bahawa tertuduh telah gagal menimbulkan sebarang keraguan yang munasabah ke atas kes pihak pendakwaan dan pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan kesnya melampaui keraguan yang munasabah sehingga ke akhir kes pembelaan. Setelah mendengar rayuan ringan hukuman tertuduh dan penghujahan timbalan pendakwa raya, hakim bicara telah menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara ke atas tertuduh yang berkuat kuasa dari tarikh jatuh hukuman iaitu pada 9 Ogos 2017 dan tertuduh dikenakan hukuman 10 kali sebatan. Tertuduh juga diperintah membayar pampasan sebanyak RM30,000 kepada mangsa dan jika gagal berbuat demikian, tertuduh dikenakan 6 bulan penjara. Kes tidak hanya terhenti di sini. Tertuduh kemudian memfailkan rayuan. Apakah keputusan rayuan tertuduh? Adakah tertuduh kekal bersalah atau dibebaskan? Setelah meneliti rekod rayuan, Mahkamah Tinggi Temerloh berpuas hati dengan Hakim Mahkamah Session Temerloh yang tidak gagal untuk mempertimbangkan secara kehakiman keterangan yang ada di hadapannya apabila beliau mensabitkan tertuduh di atas pertuduhan. Justeru itu, tidak ada sebab untuk Mahkamah Tinggi campur tangan dan mengubah keputusan Mahkamah Session.
Dalam kes ini, Hakim Mahkamah Session telah melihat dan meneliti keterangan mangsa semasa mangsa memberi keterangan di mahkamah. Mahkamah Session berpuas hati bahawa mangsa telah memberi keterangan dengan jujur dan ikhlas. Mahkamah Session juga mendapati bahawa mangsa mempunyai ingatan yang kuat dan dapat mengingati fakta kes yang material dengan terang dan jelas. Justru itu, kredibiliti mangsa adalah intak dan tidak boleh dipertikaikan. Memandangkan mangsa telah berumur 19 tahun ketika memberi keterangan, keterangannya boleh diterima secara sendiri dan tidak tertakluk kepada Seksyen 133A Akta Keterangan 1950 di mana keterangan seorang kanak-kanak memerlukan sokongan. Oleh kerana mahkamah telah berpendapat bahawa mangsa adalah saksi yang boleh dipercayai dan telah memberikan keterangan yang kredibel, maka tertuduh boleh disabitkan dengan kesalahan tersebut walaupun tanpa keterangan sokongan. Mahkamah Tinggi berpendapat bahawa Hakim Mahkamah Session adalah betul apabila mengatakan pembelaan tertuduh hanya bersifat penafian semata-mata dan afterthought. Tertuduh hanya menafikan dia merogol mangsa tetapi tidak ada penjelasan diberikan bagaimana mangsa telah mengandungkan dan melahirkan anak hasil zuriatnya. Keterangan tertuduh yang mengatakan dia tidak ada di rumah pada masa kejadian pula tidak pernah diletakkan kepada mana-mana saksi penakwaan, terutamanya mangsa. Ini bermaksud segala pernyataan mangsa bahawa tertuduh berada di rumahnya semasa mangsa pergi ke rumah tertuduh telah diakui oleh mangsa. Justru itu, pembelaan tertuduh ini hanya merupakan satu pemikiran semula tertuduh sahaja. Berkaitan dengan pembelaan tertuduh bahawa zakarnya sudah tidak berfungsi, iaitu mati pucuk, Mahkamah Tinggi berpendapat bahawa ianya juga hanya satu penafian semata-mata dan satu pemikiran semula kerana jika zakarnya sudah tidak berfungsi, bagaimana mangsa boleh mengandungkan dan melahirkan anak tertuduh? Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan, Mahkamah Tinggi berpendapat keterangan adalah jelas bahawa tertuduh telah merogol mangsa. Justru itu, Hakim Mahkamah Session tidak khilaf apabila mendapati tertuduh bersalah dan disabitkan di atas pertuduhan. Berkaitan dengan pampasan, Mahkamah Session mengatakan bahawa ianya wajar diberikan kepada mangsa kerana mangsa terpaksa berhenti sekolah dan terpaksa mencari nafkah sendiri untuk membesarkan anak tersebut yang telah berusia 4 tahun 3 bulan semasa hukuman dijatuhkan ke atas tertuduh iaitu pada 9 Ogos 2017. Fakta kes jelas membuktikan bahawa kejadian rogol itu telah berlaku tanpa kerelaan mangsa. Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa memandangkan kejadian rogol itu berlaku tanpa kerelaan mangsa, maka Hakim Mahkamah Session tidak khilaf mengenai peruntukan hukuman yang terpakai. Mahkamah Tinggi telah meneliti penghakiman Mahkamah Session berkaitan dengan hukuman. Mahkamah Tinggi mendapati Hakim Mahkamah Session telah menimbangkan prinsip penghukuman dengan betul. Mahkamah Tinggi bersetuju bahawa mangsa wajar diberi pampasan memandangkan mangsa terpaksa bekerja sendiri untuk menyara diri dan anaknya. Berasaskan alasan-alasan yang dikemukakan, Mahkamah Tinggi telah menolak rayuan tertuduh di atas sabitan dan hukuman yang dikenakan ke atasnya. Ini bermaksud Zulkarnain Harun kekal bersalah dan hukuman yang dikenakan ke atasnya dikekalkan. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes Zulkarnain Harun lawan pendakwa raya 2018 1 LNS 319 Mahkamah Tinggi Temerloh. Nombor rayuan jenayah CB 42S 1108/2017.